Salam sejahtera, anda semua untuk cerita di sebalik berita. Baik, untuk waktu ini kami boleh saya nak mulakan dengan perkembangan yang baru kami terima. Ini melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KCOM, yang mana mengambil serius khususnya berkaitan dengan keresahan dan kebimbangan orang ramai mengenai isu penjualan data oleh sebuah laman web yang mula didedahkan dalam laman Twitter pada pagi Ahad 12 Jun yang lalu. Menterinya Tan Sri Anwar Musa menerusi kenyataan yang mana memaklumkan semakan dan siasatan segera telah dilakukan oleh bahagian KCOM melalui Jabatan Perlindungan Data Pribadi JPDP, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Cyber Security Malaysia CSM mengenai kandungan dan latar belakang laman web yang berkaitan pada hari yang sama. Dan jelas beliau, arahan sekatan terhadap laman web tersebut juga telah dikeluarkan kepada pembekal perkhidmatan internet bagi menghalang urusan jual beli data di laman web tersebut. Tindakan untuk menurunkan laman web tersebut telah dilakukan sekitar pukul 6.30 petang hari yang sama. Dan pada waktu yang sama, Anwar menjalankan siasatan lanjut yang lebih mendalam sedang dijalankan secara bersepadu oleh Agensi Keselamatan Cyber Negara Naksa, JPDP, CSM, SKMM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Bank Negara Malaysia BNM. Dan pastinya kami akan bawakan percakapan lanjut dalam dan juga di platform astroawani.com. Baik, hari ini kita telah dimaklumkan bahawasanya tokoh pendidikan negara Allahyarham Tun Dr. Arsyad Ayub meninggal dunia awal pagi tadi, disemadikan di makam di Raja Shah Alam, Selangor pada jam 2.30 petang tadi. Dan sebelum itu, jenazah Allahyarham dibawa dari Hospital KPJ Damansara ke Masjid College Islam Malaysia Jalan University untuk disembahyangkan. Kematian Allahyarham disahkan keluarganya dalam satu kenyataan pagi tadi. Allahyarham dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU sejak Selasa lalu kerana masalah kesihatan. Arsyad, 93 tahun, adalah pengarah pertama Institut Teknologi Mara ITM sejak tahun 1967 sehingga 1975, sekaligus pencetus idea kepada perkembangan pendidikan di Institut Teknologi Mara yang kini dikenali sebagai UiTM. Anak kelahiran Muar, Johor itu pernah bertugas sebagai Ketua Setiausaha Kementerian dan berkecimpung dalam dunia perniagaan serta menjadi ahli lembaga pengarah untuk beberapa syarikat awam dan juga badan-badan berkanun. Dan berikut kalau boleh pada waktu ini, saya ingin bersama dengan pada waktu ini saya bersama dengan Profesor Emeritus Tan Sri Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar. Prof adalah NAB Chancellor UNITA dan Prof juga adalah bekas NAB Chancellor di UiTM dan pernah bekerja dengan Tun Arsyad Ayub yang pada ketika itu menjandang jawatan sebagai Pro Chancellor di UiTM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, mungkin pada waktu ini, sejak pada awal pagi tadi kami membawakan Buletin Awani khas membawakan belangsungkawa khususnya melihat kepada mengenang pemergian Tun Dr. Arsyad Ayub. Mungkin pada waktu ini, sebelum kita nak bercakap tentang jasa dan juga sumbangan besar oleh Tun Dr. Arsyad Ayub, mungkin secara peribadi boleh dikongsikan kenangan dan juga apa yang boleh diberi perhatian tentang penghargaan sumbangan secara peribadi daripada Tun dan juga Tan Sri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal Tun Arsyad sejak saya jadi pelajar pada tahun 70. Masa itu Tun adalah pengarah pertama ITN. Dan beliau adalah seorang yang sangat garang sebenarnya. Kami sebagai pelajar cukup takut dengan dia. Sebab beliau sangat beri perhatian tentang perkembangan anak-anak Melayu di ITM. Beliau hendak pelajar-pelajar kita berjaya. Dan saya, masa saya graduate pada tahun 70,
576. Masa tu Tun tak ada di ITM. Walau bagaimanapun saya sebagai peribadinya saya sentiasa berhubung dengan beliau. Dan beliau adalah seorang ayah, seperti seorang ayah. Untuk saya dia adalah bapa ITM dan bapa juga kepada beribu-ribu pelajar ITM. Saya sendiri mengambil beliau sebagai bapa saya sendiri. Dan beliau walaupun garang, walaupun kadang-kadang dinaikkan suara, tapi hati beliau adalah untuk memajukan anak bangsa dia. Dan saya sangat sedih bila saya dapat tahu berita pagi tadi. Dan semasa saya menjadi Naik Chancellor UiTM pada tahun 2010, beliau adalah tulang belakang perkembangan UiTM. Beliau juga adalah penasihat kepada saya. Beliau juga adalah orang yang tunjuk ajar kepada saya. Walaupun saya dah ke peringkat begitu, saya masih anggap beliau sebagai ayahanda saya. Dan saya tak pernah bantah cakap beliau. Dan saya sentiasa beri perhatian pada apa yang dinasihatkan oleh beliau. Beliau adalah seorang yang susah saya nak ceritakan. Saya tak pernah melihat ataupun tak pernah ada pengalaman saya berjumpa dengan seorang yang begitu baik hati dan seorang yang sangat-sangat beri perhatian tentang perkembangan anak-anak Melayu. Legasi beliau untuk perkembangan ITM ni sangat luar biasa. Saya masih ingat pada bagaimana saya masuk ITM. Saya dapat masuk ITM kerana beliau. Pada tahun 60-an dan 70-an. Beliau hantar pensyarah-pensyarah jelajah ke seluruh negara untuk mencari anak-anak miskin di luar bandar dan bawa mereka ke ITM dan beri kemudahan yang cukup, tempat tinggal yang selesa, makanan yang cukup untuk belajar. Itu adalah jasa Tun yang telah melahirkan hampir 1 juta graduan ITM dan UiTM. Dan saya kehilangan ayahanda saya. Itu adalah kenangan peribadi saya. Prof, minta maaf kalau saya mencelah pada waktu ini. Prof berkongsi tentang kenangan manis dan juga betapa akrabnya Prof Tan Sri bersama dengan Tun Arsyad, Allahyarham Tun Arsyad. Mungkin pada waktu ini saya nak mainkan sedikit antara yang kami temu bual sebentar tadi pada petang tadi, Datuk Ibrahim Ali, pemimpin politik yang juga alumni daripada UiTM, yang mana bak kata Datuk Ibrahim Ali, tiada Arsyad Ayub, tiadalah UiTM. Malah Datuk Ibrahim Ali juga mengatakan jasa Tun sendiri kita perlu melihat bagaimana UiTM daripada sebuah institusi sehinggalah kepada bagaimana dikembangkan kepada seluruh negeri-negeri di seluruh negara, dan bagaimana ITM itu sendiri yang sebelum ini pada awalnya dilihat sebagai taraf kedua, kemudian dengan pendekatan dan juga inisiatif yang diambil oleh Allahyarham Tun Dr. Arsyad untuk meletakkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara di ITM
pada ketika itu menjadikan ada kelas tersendiri dan juga graduan-graduan yang dilahirkan berkualiti yang seperti mana yang dapat dilihat pada waktu ini. Boleh kita dengarkan sedikit hasil temu bual rakan saya Syaf Syukri sebentar tadi bersama dengan Datuk Ibrahim Ali. Saya mempunyai sejarah yang istimewa dengan Tun Arsyad kerana pada waktu saya menjadi Presiden KSITM tahun 72 sehingga 74, di kala inilah kita pelajar bangkit di ITM menuntut supaya diploma keluaran ITM diiktiraf sejajar dengan ijazah universiti dan sekaligus menaik ITM menjadi universiti. Berlaku peristiwa tunjuk perasaan 22 April, 6,000 pelajar ITM bergerak ke Parlimen berjalan kaki. Long march dan tidak sedikit yang masuk hospital, yang ditangkap dan akhirnya ITM ditutup selama 1 bulan. Peristiwa yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara Malaysia sampai hari ini. Jadi dari segi jasa Tun Arsyad, kita tengok sekarang ni ITM dah jadi Universiti Maya. Ada cawangan di tiap-tiap negeri. Maknanya satu cawangan, satu universiti tiap-tiap negeri. Kalau dia ambil kira 13 buah negeri, berarti ada 13 buah universiti UiTM dengan pelajar lebih daripada 200,000. Dan sejak dulu sampai sekarang, dan lebih 600,000 graduan ITM dalam berbagai bidang. Tetapi yang paling menarik yang saya nak kongsi, supaya rakyat Malaysia semua tahu, iaitu satu ketika dulu ITM ni dikenali sebagai institusi taraf kedua. Mana low kelas pusat pengajian tinggi. Maklumlah pelajarnya SPM daripada luar bandar dalam bahasa Melayu. Tapi bila masuk di ITM, Tun Arsyad Ayub menggunakan medium English, iaitu pengajaran diploma dalam UiTM pada waktu itu dibuat dalam bahasa Inggeris. Dan macam mana kita lihat, semua pelajar-pelajar luar bandar yang ada SPM keluar diploma masih bercakap Inggeris. Manakala sekarang ini penting tak penting bahasa Inggeris duk diperdebatkan, manakala Tun Arsyad Ayub dah laksanakan 45 tahun yang dulu. Inilah kehebatan Tun Arsyad Ayub. Prof. Tan Sri, itu antara sedikit sebenarnya antara legasi sumbangan yang dilakukan oleh Allahyarham Tun Dr. Arsyad Ayub. Mungkin lebih kurang dalam 2 minit akhir ini mungkin boleh dikongsikan perjalanan dan juga kehadapan untuk UiTM dan juga seluruh negara untuk melihat kepada bagaimana sumbangan yang besar oleh Tun Allahyarham Tun Dr. Arsyad boleh diiktirafkan selepas ini. UiTM adalah di tahap tinggi sekarang. UiTM bukan lagi second class. UiTM bukan third class. Saya sendiri adalah graduan UiTM. Saya ini bukan third class. Saya ini bukan second class. Saya dikategorikan tinggi. Dan sama juga dengan graduan-graduan yang begitu ramai yang berpegang jawatan-jawatan tertinggi. Dan mereka telah berjaya. UiTM telah berjaya. ITM telah berjaya. Kerana Arsyad Ayub. Dan kita sebagai pelajar UiTM dan pelajar ITM perlu teruskan legasi Tun Arsyad Ayub. Legasi beliau adalah memberi pendidikan kepada anak baik. Beri pendidikan supaya mereka berjaya. Dan berjaya untuk memegang ekonomi negara. Saya rasa legasi itu di ITM dan di UiTM ramai yang ada yang boleh meneruskan legasi tersebut. Dan saya berharap kita akan adakan satu perjumpaan bersama-sama dengan alumni UiTM untuk memikirkan bagaimana nak meneruskan legasi Tun Arsyad Ayub. Bukan tak pernah buat. Memang ada pun, dah sudah pun. Dan satu daripada legasi beliau
adalah mengubah destiny anak bangsa. Di mana sekarang diteruskan sebagai pendidikan prihatin keluarga Malaysia. Ini adalah legacy Tun untuk pastikan anak-anak luar bandar tidak ketinggalan dalam arus pendidikan. InsyaAllah. Baik, terima kasih Profesor Emeritus Tan Sri Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar. Prof Emeritus adalah bekas NAB Chancellor di UiTM dan pada ketika ini Prof Emeritus adalah NAB Chancellor di UNITAR yang mana berkongsi sedikit penghargaan dalam mana kita mengenang jasa dan juga sumbangan Allahyarham Tun Dr. Arsyad Ayub. Baik, cerita berehat seketika kembali lagi selepas ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين